Falsafah Pendidikan Awal Kanak-kanak. Hai, nama saya Nurul Syazlina binti Muhammad Asri. Hai, saya Siti Nurfadila binti Abdul Qayyum. Hai, nama saya Nur Batrisha Afrina. Saya akan mulakan dengan pengenalan. Okey, kanak-kanak didefinisikan sebagai seorang yang di bawah umur 18 tahun seperti yang termaktub dalam Konvensyen mengenai Hak Kanak-kanak dan Akta Kanak-kanak 2001. Dasar kanak-kanak negara adalah satu dasar mengenai hak kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan dan penyertaan kanak-kanak agar dapat menikmati peluang dan ruang untuk mencapai perkembangan holistik dan persekitaran yang kondusif. Agensi yang melindungi hak kanak-kanak di Malaysia adalah Jabatan Kebajikan Masyarakat atau dikenali sebagai JKM. Jabatan Kebajikan Masyarakat memastikan pemeliharaan, perlindungan, pemulihan dan pembangunan kanak-kanak disediakan dengan cekap dan berkesan. Jabatan Kebajikan Masyarakat berperanan menyelaraskan pengurusan, aktiviti dan program di rumah kanak-kanak serta rumah tunas harapan. Jabatan Kebajikan Masyarakat juga menyelaras dan memantau kes-kes berkaitan dengan penganiayaan, pengabaian, pembuangan dan pendedahan kepada kanak-kanak kepada situasi yang berbahaya mengikut AKK 2001, menyelaras dan memantau pengurusan kes rekod dan penempatan anak peliharaan Seksyen 31 AKK 2001 dan menyelaras kepada pematuhan terhadap pengurusan kes Seksyen 35 AKK 2001 serta menyelaras pengurusan kes di bawah Akta Anti Perdagangan Orang dan Penyeludupan Migran 2007 Aktif. Dasar kanak-kanak apatah lagi bayi merupakan golongan rentan yang hak mereka perlu sentiasa dilindungi. Ibu bapa pada asasnya adalah yang menjamin keselamatan anak-anak mereka. Perlindungan kanak-kanak merujuk kepada strategi dan aktiviti untuk mencegah dan bertindak balas terhadap pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi terhadap kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak adalah satu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan yang sihat dan bermaruah, di samping menyebabkan risiko dan kelangsungan hidup mereka. Penderaan boleh dikategorikan kepada penderaan fizikal, emosi, seksual dan pengabaian. Dasar perlindungan kanak-kanak ini merupakan satu dasar yang mengandungi pernyataan mengenai prinsip perlindungan selaras dan konvensyen mengenai hak kanak-kanak iaitu CRC dan Akta Kanak-kanak 2001. Dasar ini memberi tumpuan kepada aspek advokasi, pencegahan, khidmat, sokongan dan penyelidikan dan pembangunan bagi melindungi kanak-kanak. Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab dalam menjaga hak kanak-kanak perlulah mewujudkan sistem saringan pengiktirafan dan latihan bagi mereka yang bekerja secara langsung dengan kanak-kanak serta mewujudkan mekanisme amaran awal dan mengukuhkan mekanisme perlindungan kanak-kanak. Di peringkat nasional, antarabangsa, malahan ibu bapa juga perlu mendidik anak-anak dengan menyediakan pengetahuan asas untuk membolehkan mereka melindungi diri daripada penderaan, keganasan dan eksploitasi serta mengenal pasti keadaan yang berisiko kepada mereka ketika berada di luar rumah seperti di kawasan sekolah dan sebagainya. Bagi berantai tokoh pendidikan awal kanak-kanak, kami telah pun memilih seorang tokoh pendidikan awal kanak-kanak di dunia iaitu Maria Montessori yang terkenal. Di sini kami akan memperkenalkan Maria Montessori dengan lebih dalam dan terperinci. Maria Montessori adalah pendidik berbangsa Itali yang merupakan seorang saintis, pakar perubatan, ahli falsafah, penyokong gerakan kewanitaan dan seorang humanis serta merupakan pendidik kanak-kanak yang terawal dicalonkan untuk menerima hadiah Nobel Keamanan. Beliau telah dilahirkan di Cervelo, Ancona, Itali. Maria merupakan siswaza wanita pertama yang menerima ijazah dari Sekolah Perubatan
di Universiti Rome. Pada tahun 1869, beliau terlibat dengan penubuhan sekolah kanak-kanak cacat di Rome. Beliau menghabiskan masa selama 2 tahun bersama rakan-rakannya bagi melatih guru-guru dalam kaedah pemerhatian dan pendidikan kanak-kanak terencap akal. Di samping itu, beliau menghabiskan masa dengan kanak-kanak dengan membuat pemerhatian dan uji kaji dengan menggunakan pelbagai bahan dan kaedah serta menggunakan semua idea yang diperolehinya melalui kajian tersebut. Maria Montessori merupakan ahli kepada Clinic Presbytery University. Beliau telah membuka sekolah pertamanya dalam projek perumahan di Rome iaitu pada 16 Januari 1907. Maria Montessori meninggal dunia di Belanda pada tahun 1922 iaitu selepas mengabdikan diri sepanjang hayat untuk belajar mengenai perkembangan kanak-kanak. Ini perlu akan menyambungkan dengan zaman kegemilangan tokoh Maria Montessori. Maria Montessori mengemukakan beberapa konsep asas dalam pembentukan kurikulum kanak-kanak pada peringkat awal dan antaranya ialah minda yang mudah menyerap. Menurut Maria Montessori, minda kanak-kanak mudah menyerap sesuatu maklumat yang diterima melalui diri mereka iaitu sebelum mereka bersedia melalui diri adalah asas maklumat asas dalam semua jenis pembelajaran. Contohnya, mereka berpengalaman melihat pelbagai jenis dan bentuk bola semasa proses membesar. Selain itu, Maria Montessori juga mengulaskan tentang persekitaran yang tersedia. Beliau mengatakan bahawa guru perlu menyediakan persekitaran dan alat pembelajaran yang tersusun bersaiz kanak-kanak. Persekitaran yang menggalakkan perkembangan kanak-kanak adalah persekitaran yang lebih lengkap dengan pelbagai bahan yang akan menyokong pembentukan konsep dan pengetahuan kanak-kanak apabila kanak-kanak memerlukannya. Seterusnya, sumbangan tokoh Maria Montessori dalam dunia pendidikan, iaitu setelah kami meneliti banyak tentang Maria Montessori, oleh itu kami akan membincangkan secara teliti mengenai sumbangan tokoh Maria Montessori dalam dunia pendidikan. Pertama, kaedah Montessori ialah Maria Montessori telah menciptakan kaedah Montessori iaitu pembelajaran berpusatkan kanak-kanak yang menghormati keunikan, kebebasan dan potensi setiap kanak-kanak. Beliau menekankan betapa pentingnya persekitaran yang bersih, teratur dan menarik di kawasan pusat sekolah untuk menyokong pembelajaran kanak-kanak. Beliau juga menggalakkan penglibatan kanak-kanak dalam aktiviti seharian seperti menyapu dan membasuh pinggan. Selain itu, penglibatan dalam aktiviti sosial dan humanis, iaitu Maria Montessori telah melibatkan diri dalam aktiviti sosial dan humanis. Di dalam aktiviti tersebut, mereka memperjuangkan tentang hak-hak seseorang wanita, kanak-kanak dan kemanusiaan yang dapat membantu lagi ramai wanita dan kanak-kanak di luar sana. Menulis buku dan artikel, iaitu Maria Montessori menulis lebih daripada 20 buah buku dan beratus-ratus artikel yang melibatkan tentang pendidikan awal kanak-kanak. Antara penulisnya adalah The Montessori Method, The Secret of Childhood, The Absorbent Mind dan The Discovery of the Child. Pertumbuhan Casa dei Bambini, iaitu Maria Montessori memperkenalkan Casa dei Bambini atau lebih dikenali sebagai rumah kanak-kanak. Kaedah ini berpegang kepada 2 prinsip, iaitu kanak-kanak mudah untuk mempelajari sesuatu sekiranya mereka diberi peluang untuk berkomunikasi dengan persekitaran di mana keberadaan mereka serta bahan-bahan manipulatif yang telah dibekalkan. Kanak-kanak digalakkan membuat demikian tanpa bimbingan dan bantuan pendidikan dan bantuan orang dewasa dari segi aspek reformasi pendidikan, metodologi, psikologi, pengajaran dan latihan kepada guru. Seterusnya, penubuhan pusat,
iaitu pameran bilik darjah yang ditubuhkan digelar Glass House di Pameran Antarabangsa Pasifik di San Francisco pada tahun 1915. Pusat latihan Montessori ditubuhkan di Leiden, Netherlands pada tahun 1938. Siri khusus latihan pengurusan diadakan di India pada tahun 1939 dan pusat Montessori di London ditubuhkan pada 1947. Akhir sekali, penghasilan bahan-bahan pengajaran. Menghasilkan bahan-bahan pengajaran. Maria Montessori menghasilkan bahan-bahan pengajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak. Antara contoh bahan pengajaran yang dihasilkan adalah seperti geometri, papan sandpaper dan kubus merah biru. Bahan-bahan ini dapat membantu kanak-kanak untuk memahami setiap konsep-konsep asas seperti bentuk, warna, nombor dan huruf. Bagi implikasi sumbangan Maria Montessori dalam dunia pendidikan ialah kaedah Montessori yang diciptakan oleh beliau sendiri yang telah diubah sesuai mengikut cara pendidikan awal kanak-kanak dengan meningkatkan kebebasan, kemerdekaan dan penghormatan kepada kanak-kanak. Kaedah ini membolehkan kanak-kanak belajar pada keadaan mereka sendiri dan mengikut minat mereka. Contoh yang pertama ialah pembelajaran berpusatkan kanak-kanak. Kaedah Montessori telah memperkenalkan konsep pembelajaran berpusatkan kanak-kanak. Konsep ini telah memberi kanak-kanak peluang untuk mereka meneroka dan belajar melalui pengalaman praktikal dan interaksi dengan persekitaran. Contoh yang kedua ialah pengaruh global. Kaedah Montessori ini juga digunakan oleh sekolah pelbagai negara. Dengan ini, ianya telah menunjukkan pengaruh global sumbangan daripada Maria Montessori. Contoh yang ketiga ialah penggunaan bahan pengajaran khusus. Beliau telah menciptakan pelbagai alatan dan bahan pengajaran yang dirancang khusus untuk memenuhi keperluan pembelajaran kanak-kanak pada peringkat-peringkat perkembangan yang berbeza. Alatan ini membantu kanak-kanak membentuk, menyusun, meluaskan dan mengkaji persepsi dia dari segi penglihatan, pendengaran, sentuhan, menghidu dan merasa. Akhir sekali ialah persekitaran yang lengkap. Menurut beliau, guru perlu menyediakan persekitaran yang lengkap bagi memudahkan kanak-kanak belajar secara bebas. Oleh itu, wujudnya taman permainan di tadika untuk tujuan co-curriculum yang dijalankan. Dengan ini, kanak-kanak bukan hanya diterapkan dengan kepentingan kurikulum yang dijalankan di tadika, malahan kanak-kanak juga akan turut diterapkan dengan kepentingan memiliki fizikal yang sihat agar dapat mendorong perkembangan mental dan emosi yang sihat. Kesimpulan daripada Maria Montessori dalam pendidikan awal kanak-kanak ialah pengajaran melalui penerokaan kepada persekitaran adalah penting kepada kanak-kanak. Hal ini kerana membolehkan kanak-kanak belajar semua benda yang berada di sekeliling mereka dan menjadikan kanak-kanak berasa seronok dan aktiviti yang mencabar dalam sekeliling dapat menjadikan fizikalnya rasak dan daya tahan yang lebih tinggi. Selain itu, melalui penggunaan sensori deria, juga kanak-kanak dapat menyentuh, mendengar, menghidu, merasa dan keseimbangan vestibular. Rangsangan pelbagai deria yang bersesuaian yang diberikan dalam suasana kasih sayang dan penjagaan yang rapi terhadap keperluan perkembangan kanak-kanak yang gembira, merasa selamat dan beremosi kukuh serta menyediakan kanak-kanak untuk menghadapi cabaran dalam hidup sama ada di rumah, sekolah atau masa depan. Aktiviti rangsangan yang bersesuaian perlu dimulakan secara secepat mungkin. Akhir sekali, kami berharap agar teori pendidikan Maria Montessori tidak dilupakan dan menjadi suatu perkara yang patut diamalkan oleh setiap pendidik di tadika. Malahan
Disebabkan Maria Montessori juga dapat merapatkan silaturahim antara barisan pendidik dan ibu bapa kerana Maria Montessori menekankan pelibatan ibu bapa dalam pembelajaran kanak-kanak di sekolah. Wujudnya persatuan PIBG di sekolah-sekolah iaitu persatuan ibu bapa dan guru membolehkan guru-guru dan ibu bapa membincangkan serta saling mengemukakan cadangan agar pendidik di sekolah menjadi lebih baik.